Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Baqarah keunikan surah Al-Baqarah duduk surah pertama selepas surah Al-Fatihah. Mana dia surah kedua lah. Surah yang pertama selepas surah Al-Fatihah. Kelebihan dia ialah satu-satu yang surah yang menyebut kalimah wailun 3 kali. Ini Ustaz jawab gitu. Satu-satu yang surah yang ada kalimah wailun satu ayat 3 kali. Ingat tak? Kalimah wailun ni kebanyakan Al-Quran ni sekali je. Contoh surah apa? Surah Al-Ma'un. Berapa kali wailun? Sekali ya. Tapi dalam surah ni ada 3 kali wailun. Satu ayat. Iaitu pada ayat 79 tak ada silap. Kalau salah tak ada balik 79. Cuba tengok. Betul tak? Atau 80. Dia lepas tu 79 80 dua tu ya. Asal 80 asal. Ada tak? Ayat 79 wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab 79. 80 fawailun kan? Ada tak? Al-Baqarah. Ha? 79 wa minhum. 79 mana 78 wa minhum tak? Wa minhum 78. Mana tu 79? 79 ni ada berapa wailun dalam tu? Cuba kira. Kalimah wailun ada berapa? Cuba kira. Kena kira, takut mati malam ni. 1 2 3. Seayat dalam Quran ada kalimah wailun 3 ayat ni saja. Lepas tu ayat ni adalah ayat yang mula-mula wujud kalimah wailun. Sebelum ni tak ada. Mana kalau kita ngaji perkata kan. Makna perkataan wailun kita mula jumpa dalam ayat ni. Dan pertama kali jumpa satu lagi 3 kali pula. Okay, cuba tengok ayat sebelum wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Sebahagian daripada mereka buta huruf. Bila sebut buta huruf kita faham apa? Kalau konteks kita ni buta huruf. Tak kena huruf tak? Allah sebut buta huruf tapi Allah kata yakni. Sebab ummiyuna ni bersifat nakirah, tak ada alif lam. Makna ayat lepas tu menerangkan maksud ummiyuna yang Allah nak beritahu kita. Siapa dia buta huruf? Bukan orang tak kena huruf, bukan orang tak boleh baca. Yang Allah maksudkan, bukan yang aku maksudkan kata Allah, iaitu la ya'lamunal kitab. Tidak tahu isi kandungan kitab, dia tak tahu. Mana dah ustaz kata ada dalam kitab kali. Kali tu alamat dia tak tahu, jaga.
La ya'lamun al-kitab illa amani, melainkan sangkaan. Amani ni sangkaan. Benda yang benda palsu. Benda palsu dalam agama. Yang dia anggap betul sebab dia tak tahu. Dah ustaz kata ada kali. Wa minhum wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka melainkan menyangka-nyangka. Ada kali. Dah ustaz kata-kata ada lah tu. Tu maksud ayat ni. Mana ayat ni Allah sebut? Betul Allah suka ke tak? Tak suka. Kita kena faham. Bila suka, ending dia ke syurga. Kalau tak suka, ending dia ke jangan jawab. Jawab dalam. Bila suka, ending dia ke syurga. Bila tak suka, ending dia ke jangan jawab. Jawab dalam-dalam. Lepas tu kita nak pergi mana? Makna tidak jelas maksud makna Quran kepada kita yang nak mati ni. Sekurang-kurangnya kalau kita boleh jelas macam orang tua tak ada. Orang tua warga rumah baca tak boleh, menulis tak boleh, tapi dia dan dengar. Dia jelas ke dengar. Sebelum balik jumpa Tuhan tak apa dah. Sebab dia baca tak boleh, menulis tak boleh. Kita dengar benda. Makna kita tak jelas. Lepas tu duk sangka, dah kata ada lah kali. Kali tu sangkaan. Benda tu benda jajaan, benda yang dijaja. Tak ada pun. Yang dijaja ada. Lalu orang yang jahil dia anggap ada. Mana Allah sebut dalam bentuk Allah tak suka, maka ending dia kita kena faham ialah neraka. Jadi kita kena buang sifat ni. Sifat sangkaan. Biar kita kata kita dan kita ni ada, sebab Quran kata ada, kita pernah ngaji. Dalam surah Baqarah ayat mana? Tahu, tapi kita ngaji dah. Tak apa dah. Tak tahu ayat mana. Tak ingat ayat mana, tapi ada dalam Quran. Kalau cari jumpa. Kalau mau cari, kalau mau ngaji ada. Kita ngaji dah, cuma kita tak ingat yang mana. Tak apa dah. Kalau mau ngaji juga, jumpa juga. Sebab kita ngaji kitab serupa kan. Mesti kalau kita jumpa, mau jumpa. Dan benda ayat Quran kata, nusus teks tu ada. Maka ada. Kita kena sama Sabtu. Lepas tu ayat lepas, maknanya ayat 78 ni merujuk orang awam. Ayat 79 ni merujuk kepada orang yang berilmu, yang mengajar barang palsu kepada masyarakat. Dia ada ilmu sikit, orang ingat dia ni tahu. Orang pun sangkut ke dia. Dah kata ada kali. Dah kata betul-betul kali. Orang awam. Orang berilmu pula mengada-adakan barang tak ada. Sehingga orang yang dengar jahil ni tak tengok teks ni. Ada kali. Makna yang orang awam celaka, golongan ilmuwan pun celaka juga. 3 kali celaka. Kenapa sebut 3 kali celaka? Kenapa kesalahan jenayah lain harus sebut celaka je? Kesalahan mengajar salah ni 3 kali celaka. Kenapa? Nak kata apa? Dalam surah Baqarah ni tajuk Tok Guru, makna dalam konteks kita ni, dalam agama ni, biasa kalau kita biasa dengar bila agama nak kena marah, biasa murid kena marah, takkan Tok Guru kena marah tak. Tapi agama ni Tok Guru kena marah dulu. Tok Guru diperingatkan dulu. Tok Guru kena ingatlah. Mau ajar barang silap siap. Sebab hak bagian mengaji ni dia ikut. Sebab dia golongan mengaji ni, kalau dia mengaji ni ikut cara Quran, insya-Allah. Kan? Selagi tak ada teks, kita telah terima. Kan? Cara Quran apa tu? Mana kalau golongan mengaji pun ada kesedaran, kena tengok teks baru kita boleh terima. Golongan mengajar pun mesti ada teks baru boleh cakap, maka golongan mengaji selamat, golongan mengajar pun selamat. Mana golongan mengaji kalau tak ada teks, dia terima bulat-bulat, celaka. Golongan mengajar cakap benda yang tak ada dalam teks pun celaka juga. 3 kali celaka. Sebab mencelakakan orang ni lebih layak celaka lebih pada yang tercelaka ni. Tidak. Mencelakakan orang, orang celaka ke dia, lagi bahaya. Lagi berat jenayah ni. Maka 3 kali celaka. Layaklah 3 kali celaka ke dia. Jadi seolah surah Quran ni hak mula-mula dia tegur Tok Guru. Kan?
Kita duk biasa dalam konteks kita sebagai orang ni, biasa patut murid kena dulu, tok guru kan. Tapi agama tok guru kena dulu. Supaya apa? Nak kata tok guru pun mati balik jumpa Tuhan, mati nak selamat, mati nak masuk syurga atau masuk neraka. Makna tok guru pun kena beringat. Jadi mengaji Quran ni, tok guru beringat, murid pun beringat. Sebab dalam Quran tok guru pun ada ancaman, murid pun ada ancaman. Mana orang mengaji pun dia ancam juga ke neraka. Yang kata orang mengaji pun dia ancam juga. Jadi bila sebut tentang neraka ni sebenarnya kita pun takut juga. Kita pun diancam diancam oleh Allah Taala kalau kita buat salah. Yang Allah beritahu salah, kita pun diancam neraka juga. Jadi kena neraka kita ni. Jadi kita bila kita mengaji cara yang betul, kita akan rasa sebenarnya bila kita cakap benda tu salah, sebenarnya kita pun kena beringat juga sebagai orang yang mengajar ni. Itu surah Al-Baqarah, keunikan dia. Bagi anak lah, orang lain kalau cakap lain, kita rasa unik. Sebab apa? Sebab had ni rumah. Sebab apa? Sebab dalam agama ni, agama-agama mana-mana yang asal samawi betul daripada Allah wahyu jadi penuh ni, kita guru. Agama kita ni betul salah ni tok guru main peranan. Lepas tu mula-mula nak ajar tajuk agama ni, tok guru kena beringat. Biasa kalau kalau agama-agama palsu ni hak yang berat murid, tok guru relax. Tu ciri-ciri, ada ciri-ciri kesatan. Tapi bila jenis lagu ni sebagai orang, kita sebagai orang yang berakal sihat ni, kita kata ini ada ciri-ciri kebenaran. Sebab apa? Tok guru pun susah juga. Kan? Tok guru pun kena beringat juga. Mana mengaji Quran ni, tok guru jadi betul, murid pun jadi betul. Kan? Makna Quran ni bukan membersihkan kita yang mengaji, yang mengaji pun jadi comel juga. Comel dua-dua. Orang mengajar jadi baik, orang mengaji jadi baik. Jadi bukan makna Quran ni nak seolah macam kita ni beres dah. Kita pun tak mengajar ni tanggungjawab juga. Kalau tak mengajar, bagaimana ada ancaman. Orang yang tahu tidak mengajar, diancam juga esok akhirat. Tak mengajar barang betul sehingga masyarakat jahil, tak tahu. Kenapa? Kerana orang yang berilmu menyembunyikan kebenaran. Itu satu. Surah Al-Baqarah ni bermula dengan huruf muqatta'ah. Dipanggil huruf terpotong-potong. Ulama hanya beritahu lidilalah ala i'jazil Quran, untuk menunjukkan mukjizat Quran. Kada tu kita tak lebih dah. Maulana kata kalau kita kalau orang tu huruf lebih pun muntawana ni wallahu, dia kata wallahu alam juga, dia pun tak jelas juga, dia pun sangkaan juga. Jadi senang-senang kita kata serah ke Tuhan. Allah lebih tahu maksud yang dikehendaki. Kada tu ya. Sungguh orang tak puas hati. Dia tak puas hati tak ayat ni, ayat yang jelas yang patut faham, tak faham pun. Ada dalam kadang-kadang orang tanya, "Ustaz, huruf ba tu maksud dia apa dia?" Kenapa ba tu ada titik? Ada kata asal-asal kalau tengok tulis penulisan Quran ni yang orang mula tulis tu, ada titik tak ba tu? Mana ada titik? Titik datang kemudian. Mana orang Arab dulu tak ada titik, dia tahu tu ba. Lagu mana Allah lah, kita tak boleh. Kan? Ni ba, nita, nisa, titik datang kemudian. Mula-mula tak ada titik lagi. Hak pelik dia ialah kalau tengok dalam waktu ada dalam kesukaan Quran tu, dia ada manuskrip kan. Mula-mula Quran 1, 2, 3. Kita ingat, otak kita ingat mestilah titik dengan baris, titik dulu, baris datang kemudian. Tapi sejarah sebenarnya ialah baris dulu baru titik. Baris dulu. Dia setiap tahun mula kalau kita pergi Mekah kan, kita tengok muzium kan, tengok baris pertama masa mula baris tak ada, titik tak ada. Yang otak kita fikir mestilah titik dulu baru baris. Betul tak? Kalau kita mengaji lah ni kan, nak ajar titik ke baris? Ba ni huruf ba ni tulis ba. Titik dulu. Jadi kita ingat titik dulu lah. Kan? Sebenarnya ikut sejarah
yang mula tetapkan untuk supaya penulisan, kaedah penulisan, baris dulu. Macam mana orang dulu boleh faham apa tu niba nita ni? Kemahiran dia lah. Mungkin dia boleh agak sebab dia bahasa dia. Bila masuk kepada orang ajam yang macam kita ni, barulah titik dia adakan waktu setelah baris dulu baru titik. Kalau tanya orang mana-mana pun dia akan jawab, mesti titik dulu ustaz, takkan baris dulu. Kan? Cuba tengok pergi Mekah museum. Siapa pergi lawak museum? Museum kat Mekah tu tak kena. Ha? Tak pergi. Dia ada tengok. Dia ada zaman lama, tak ada. Dah buka pula lah umrah ni. Kan ada orang rancang nak pergi tak lagi. Jadi alif lam mim ni huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong, lidilalah ala i'jazil Quran, untuk menunjukkan mukjizat Quran. Macam mana? Mana cabaran bagi orang yang kata Quran ni tulisan Muhammad? Makna dengan huruf yang serupa, yang mu pakai sendiri, yang mu cakap dengan huruf tu, buatlah Quran. Ada boleh? Huruf serupa. Kan? Huruf serupa. Huruf tu kita pakai huruf tu lah kita buat Quran. Yang Quran ni tulisannya huruf tu. Takut pun tak boleh tulis buat Quran ni sebab mu buat rasa huruf lain. Tak, huruf Quran. Mu kata karangan Muhammad. Wah. Cabaran. Tak boleh. Itu menunjukkan guna alat yang serupa tak boleh makna dia tu bukti mukjizat Quran tu. Quran tu kalamullah. Alat ada lah. Macam komputer ada kan, ABC ada. Buatlah tulisan yang macam kalau orang sama orang ni bolehlah kita. Tapi nak buktikan bahawa ini bukan tulisan orang, tulisan adalah kalamullah kan. Bukan tulisan orang, bukan kalam manusia, tapi kalamullah adalah Allah sendiri yang bercakap. Maka bukti dia ialah dengan huruf yang serupa tak boleh buat. Lepas tu munasabah lah. Dia sebut makna ayat yang kedua tu. Okey, zalika ni makna apa? Kalau ikut bahasa Arab. Zalika. Itu. Tapi yang dikehendaki ini. Bahasa Melayu ada tak bahasa Melayu? Ada. Sebut itu tapi maksud dia ini. Ada sebab apa ni? Tujuan dia guna lagu tu ialah untuk memuliakan. Macam kita bahasa Melayu, tak ada anda ni orang Perak pada Kedah Bila kita nak bangga dengan seorang, kita tu dia anak kita, tu dia. Tu dia ni makna kita sebut jauh tu, maknanya seolah nak membanggakan sesuatu yang dekat, kita sebut jauh. Ada tak bahasa Melayu? Tu dia. Tu dia anak kita, tu dia. Tu jauh ke dekat? Jauh Jadi dalam bahasa Melayu, balaghah bahasa Melayu pun kadang-kadang kita pakai. Jadi zalika ni itu, tapi yang dikehendaki ini. Barang dekat sebut jauh untuk memuliakan. Barang dekat sebut jauh untuk memuliakan. Lepas tu al-kitab. Alif lam tu dipanggil istighraq. Alif lam istighraq ni mana menenggelamkan kitab lain. Asara gharaqa, tenggelam. Asara gharaqa. Bila istaghraqa makna tenggelam. Menenggelamkan. Macam masuk tenggelam macam mana ni? Mula nak pening ni. Kan? Kita kata qalamun, hadal qalam, ini pen. Kata hada qalamun, ini pen. Tapi kalau anda buat alif lam, hadal qalamun, dekat predikat ayat tu kita buat alif lam, tahu tak? Makna kita kata inilah yang layak panggil pen, yang lain tak layak. Faham tak? Kalau disebut qalamun, ini pen, itu pen. Tapi hadal qalam, inilah pen. Lepas tu kata zalikar rajul, zalikar rajulun dengan zalikar rajulain. Zalikar itu laki, tapi zalikar rajul itulah sebenar-benar layak bagi laki, hak lain bukan laki. Makrifah ni kadang-kadang membawa maksud
menenggelamkan yang lain kadang-kadang. Selagi, kenapa kalimah kitab ni duduk depan? Kena depan lah, nombor 2 pun. Kenapa? Nak kata ciri agama ini adalah agama standard, sebab setiap yang benar itu mesti ada tulisan. Setiap yang salah tu tak ada tulisan. Mana? Mau ambil mana? Tahu? Tak betul. Bukan agama. Dalam bahasa Arab dia panggil nusus. Teks. Nas. Teks. Makna alamat dia benar ada tulisan. Contoh gini. Ini tanah saya. Kan? Orang mengaku ini tanah saya. Mana hitam putih? Mana tulisan ni hitam putih? Mana hitam putih menunjukkan tanah awak? Tak ada. Benar salah? Tanah dia. Salah. Agama gitu juga. Agama, saya kata ini benar. Mana teks? Menunjukkan itu benar. Wahyu daripada Allah, daripada Nabi. Mana? Garu kepala. Kan? Tak jelas. Satu lagi, maksud hitam putih ni sesuatu yang boleh masuk mahkamah. Boleh masuk mahkamah. Kan? Mimpi masuk mahkamah tak? Saya bermimpi anak saya tak bersalah. Boleh tak? Tak boleh. Sesuatu yang tidak ada tulisan, tidak boleh masuk mahkamah, itu bukan agama. Nampak hebat agama kita. Agama lain, dia tak ada standard ni. Sebab itulah bila muzakarah untuk dialog antara agama ni, bila nak pakai teks, ialah angkat tangan. Dia mula dia kata tak molek lah debat ni lah. Sebab dia tahu. Sebab agama standard ni sebenarnya ni. Kalau jelas standard, tak jelas tak standard. Betul tak? Macam apa kita? Apa ni surat menyurat tak jelas mana? Ni siapa ni? Bini mu ke? Mana surat menyurat? Tak ada. Jelas tak jelas? Pelik kita. Barang dunia kita suka barang jelas. Barang agama, syok barang tak jelas pula. Padahal jelas tu ciri agama. Hitam putih tu ciri agama Islam. Yang membezakan agama selain daripada Islam. Kenapa agama kita agama paling baik? Agama kita paling benar, agama yang menyelamatkan akhirat ialah agama kita ada teks daripada Allah, wahyu. Jadi sebut teks ni barangkali qala Allah, qala Rasulullah. Benda-benda yang dakwaan tidak boleh sekadar dakwah, mesti ada pendalilan. Itulah ciri agama kita. Agama lain, kali-kali tu agama lain. Ada kali agama lain. Neraka tu ada tak? Ada kali. Tu tak yakin tu. Kita ada lah, Quran kata ada. Bukan ustaz kata, Quran kata, ustaz baca je. Itu menunjukkan kita tahu teks ayat kata neraka tu ada. Bukan ustaz kata, ustaz baca je. Teks tu ada. Ustaz tak boleh nak kono. Terjemuh An-Nar tu terjemuh neraka. Mana ada kamus terjemuh An-Nar tu syurga. An-Nar tu api, terjemuh dia mana ada. An-Nar tu ada kata angin ke. Sebab makna-makna Quran ni ada tangan kita. Lepas tu la, tiada. Bila tengok kalimah lepas tu raibah, tidak beralif lam. Baris atas, lepas tu tidak bertanwin. Jadi la ni kuat. Dia panggil la nafiyatun lil jins. Mana jenis-jenis raib ni tak ada dalam Quran. Jenis-jenis barang raib ni tak main. Keraguan. Jenis ragu-ragu tak ada. Sebab apa? Sebab jenis tulisan belaka. Tulisan-tulisan ni tidak menimbulkan keraguan. Hak yang ragu ni tak ada tulisan. Sebab itulah dalam konteks JAKIM kan, nak menetapkan ajaran sesat, dia akan tengok ada tulisan tak. Mana kita semua dalam konteks duniawi ni, Allah ajar kita, Allah tak sunatullah duniawi ni, tak ada tulisan, tak ada standard. Duniawi Allah tetap nak ajar kita agama lagilah. Tak ada tulisan, tak ada standard. Ada tulisan, ada standard. Kalau dunia kita letak lagu tu, sebenarnya Allah nak ajar agama lagu tu. Ini agama kita. Kenapa tak ada keraguan? Sebab tulisan ada. Bila tak ada tulisan, ini bukan ciri agama. Agama ada tulisan, sebab dia tak ragu. Di dalamnya, kan? Fihi, di dalamnya.
Dia boleh, bila ada titik 3 ni, dia sama ada dia boleh berhenti kat titik 3 pertama atau titik 3 kedua. Dua-dua boleh buat maksud. Kalau terjemah pertama macam ni. Kalau kat titik pertama, terjemah mana ni? Itulah, inilah satu-satunya kitab tiada keraguan. Macam koma lah. Di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tu kalau terjemah hak titik, kita berhenti dekat titik 3 yang pertama. Kalau kita berhenti titik 3 yang kedua, hak yang pertama kita lanjutkan. Maksud dia gini, itulah satu-satunya kitab tiada keraguan di dalamnya. Dua-dua ni membawa maksud yang dikehendaki. Lepas tu hudan ni, siapa ingat? Petunjuk. Terjemahan yang kita biasa bagi. Petunjuk ni kalau orang Melayu hidayah, petunjuk Melayu ni betul, petunjuk. Banyak orang Melayu faham petunjuk pada dia sembahyang macam bentuk ilham. Mana tak marah petunjuk ni. Dia faham petunjuk skop hak tu. Otak dia faham persepsi petunjuk tak tu. Kan? Tapi petunjuk dia sendiri yang dikehendaki ialah maklumat. Makna tu. Kita baca Quran khatam 3 kali, mana petunjuk tak mari ni? Baca ada makna dia. Makna dia tu dah petunjuk. Jadi hudan ni petunjuk, yakni maklumat. Makna tu. Dalam Quran kalimah rahmah ada dalam Quran banyak kali tak sebut hudan wa rahmah. Hudan wa rahmah. Dia waw tengah-tengah tu dengan wa ni dia panggil mutlaqul jam'i. Ada pertama, ada yang kedua. Tak ada pertama, tak ada kedua. Dia panggil mutlak, duduk sekali. Dia tak duduk pisah. Mana bermaklumat adalah rahmat. Tak ada maklumat, tak ada rahmat. Tak ada rahmat, tak ada syurga. Nak set orang yang mengaji wahyu ni jangan ada kefahaman yang tak betul. Kan? Tak apa, tak perlu maklumat. Ada rahmat kali. Tak jelas lagu tu. Allah kata bermaklumat maka akan disusul oleh rahmat Allah. Selepas dapat maklumat akan disusul oleh rahmat Allah. Makna dengan maklumat tu Allah bagi rahmat ke dia dengan apa? Allah masukkan takut. Bila masuk takut, tinggal. Bila tinggal, selamat. Sebab tu hudan wa rahmah, hudan wa rahmah, hudan wa rahmah. Nak ajar kita, tak ada maklumat, tak ada lah rahmat. Mana tak ada lah syurga. Dengan maklumat lah menyebabkan peluang kita ke syurga tu ada. Kalau kita bila sombong, tak usah ngaji wahyu, tak ada maklumat, maka wa minhum ummiyu tadilah. Tidak bermaklumat. Sangkaan. Lepas tu lah, kalau benda-benda lagu ni kalau sekadar kita beritahu, dia pun dengar-dengar daripada mulut kita, bukan teks Quran. Kadang-kadang lepas tu beza kalau kata dia tengok teks sendiri, dia lain. Kita sendiri bila Quran kata, bukan usah kata. Bila kita sebut lagu tu pada orang kan, mu kata lagu tu, dia kata. Beza yang kita mengaji dengan teks lain. Quran kata, dia tak ada siapa duk anggap Ustaz Razali kata, Quran kata. Quran kata bermaklumat baru dapat selamat. Akhir esok tak ada maklumat, tak selamat. Bukan kita nak kata kita saja. Kita nak ajak mu jangan jadi supaya sama-sama ke syurga lah. Maknanya kita mengaji belaka lah kita. Dia bukan kita seorang nak selamat kita seorang. Kita nak orang selamat juga. Betul tak? Jam tu nak kau kunam dah kah? Sebab ingat jarak jarak terbalik je. Sebab kita kat rumah kita dia jarak, jadi kita kadang-kadang confuse tengok. Ha? Oh. Kita mula-mula tukar jam sajalah nak beli jarak sikit. Pagi-pagi tu lambat tengok. Pukul 1, pukul 11 tu. Lama. Jadi lambat sikit. Biar kalau dah biasa kita pakai lama Arab, nak tukar Melayu balik gitu, jadi lambat sikit. Jangan saja gurau jaruh. Kalau lambat boleh buat alasan, silap tengok jam. Kalau terlajak silap tengok jam. Li ni, untuk ada pandangan li ni makna dia untuk dalam konteks khusus. Bila kita faham hudan ni kan,
adalah maklumat, kita faham makna li khusus. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Takwa ni dia ada dua, takut campur jaga. Takwa ni takut campur jaga. Dalam daurah dia tahu dua sifat yang tidak akan wujud, tak akan masuk takwa. Takwa ni barang luar, dia akan masuk ke dalam. Dia barang luar sekarang takwa ni. Lepas tu masuk ke dalam, masuk dalam jiwa kita. Tapi kalau selama ada dua sifat ni kita, selama ada dua sifat kita, takwa tak masuk lagi. Sampai sifat dibuang baru masuk. Pertama, ikut betul tuli. Agama ni cara kita ikut betul tuli. Dah kata ada lah, takwa tak masuk. Ini ikut dah kita. Betul kali takwa tak masuk jenis. Mana dia tahu jenis lagu ni jenis tak takut ke Tuhan. Jenis agama pakai agak-agak ni tak ada takwa sebenarnya. Kalau dia kata takwa tu mulut je. Sebab takwa ni dia dalam. Dan takwa ni dimasukkan. Dan syarat takwa ni wujud dalam diri seseorang ni mesti tak ada dua benda. Kalau ada satu je, takwa tak masuk. Dua-dua jangan ada. Pertama, ikut betul tuli. Yang kedua, sombong. Bukan sombong hak kita faham tu. Sombong di sini lah, tak ngaji pun tak apa. Bahagian hak lain tu tak boleh. Kan? Hak Tuhan nak berlaku. Hak Tuhan suruh tak berlaku. Bahagian Tuhan suruh sekali kita faham wahyu. Dalam konteks duniawi ni kita faham wahyu ni Allah suruh. Mukadimah ni. Baru datang hak kefahaman lain. Kalau tak faham arahan, macam mana kita nak buat arahan? Biasanya dah dengar arahan baru kita faham Allah nak arah lagu mana. Dengar pun tak sila. Dengar pun tak sila. Tak apalah. Kerana hari ni tak kira H200 tu lah. Untuk mula-mula ni kita nak slow dulu. Sebab ayat ni dia kena slow sikit. Lepas tu baru ni. Okay, ayat yang ketiga, iaitu kalau dalam bahasa Arab dia panggil sifat kepada al-muttaqin, ciri. Sebut ni mudah, tapi kalau tak ada takwa memang tak boleh. Takwa ni pun sebut mudah, kalau tak ada Quran tak jadi. Makna Quran tu yang mendatangkan takwa. Dan hasil takwa tu mendatangkan kesempurnaan pada ciri-ciri yang selepas tu, iaitu orang-orang yang beriman. Jadi iman ni perkara nampak ke perkara dengar? Iman ni dengar. Dia tak nampak tapi dengar. Kita percaya, okey, Allah beritahu. Lepas tu kita tak ngaji Quran, boleh masuk tak maklumat Quran? Kita tak dengar langsung makna Quran, boleh masuk tak benda gaib dalam kita? Jadi iman ni ialah sesuatu usaha supaya barang tak nampak jadi nampak. Bukan nampak mata, nampak hati. Supaya barang tak nampak jadi nampak. Nampak dah akhirat, nampak. Nampak apa tu? Nampak iman. Mu nampak tak akhirat esok? Nampak. Allah beritahu dah. Bukan nampak mata, nampak iman. Jadi tak ada dengar kewujudan iman tu diragui. Takut-takut sebut je kalimah iman, tapi makna tu tak ada. Makna yang dikenaki oleh iman oleh Quran tu tak wujud. Sebab apa? Kita dengar lagu mana? Daripada mana? Sebab iman tu daripada dengar. Kita dengar benda. Kita ni banyak bunyi-bunyi perok, kadang-kadang kedah. Tengoklah. Dengar. Iaitu orang-orang yang beriman dengan ghaib. Ghaib ni sesuatu yang dapat dicapai oleh panca indera atau alat. Itu ghaib. Dia panggil lu asbab. Atau panggil metafisik. Kan? Ghaib. Tak nampak. Satu yang tak boleh dicapai oleh panca indera atau alat. Itu ghaib. Itulah agama. Kalau boleh capai oleh panca indera, itu bukan agama. Jadi skop agama ni lah berkaitan perkara yang tidak boleh capai oleh panca indera ataupun alat, maka segala perbahasan tu mesti ada teks, iaitu wahyu. Maka itulah perbahasan wahyu kita. Sebab agama-agama hak tu agama. Kalau tak ada teks, bukan agama. Jadi teks tu daripada langit, daripada wahyu. Kan?
Tak boleh mana-mana. Lepas tu ayat yang seterusnya. Dan wa yuqimunas salat. Dan